Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. InsyaAllah sekejap lagi kita start sementara tunggu rakan-rakan yang lain join. So sekarang dah jam 9.30. Sebelum kita start, pertama sekali saya nak tanya dulu rakan-rakan yang dah ada sekarang. Sekiranya tuan-puan dapat dengar suara dengan jelas, gambar nampak okey, boleh tekan 1 dekat bahagian komen, at least saya tahu. Okey tak? Tekan 1. Tekan 1 dekat bahagian komen, at least saya tahu. Rakan-rakan yang lain okey. Tuan Engku cakap okey, Puan Amir cakap okey. Okey, Puan Melinda cakap okey. Lagi rakan-rakan lain okey tak? Okey, so kita baru ada 9 orang. Kalau ikut list yang mendaftar dalam 28 orang, insyaAllah sementara kita nak start tu, kita sembang tu, kita ni lah tunggu rakan-rakan lain join dulu. Tapi untuk tidak melengahkan masa, kita mulakan sesi kita pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua. Tahniah dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Yang mana kalau kita tahu hari ini hari Sabtu, so biasanya orang akan berehat-rehat lah kan dekat rumah. Kalau tak keluar pergi Langkawi pun adalah dekat rumah kan. So, Langkawi kan telah diserbu beramai-ramai kan. So insyaAllah nanti negeri-negeri lain pun samalah kan. Nanti bila negeri-negeri lain dah buka, macam kalau dekat Kelantan ni kan, nanti ramailah, banyaklah kereta-kereta yang akan balik kampung kan. So insyaAllah lah so kita mendoakan semoga kita punya komuniti apa ni kita panggil imunisasi pula, apa dah istilah itu ada doktor ni imunisasi kelompok, istilah dia kan, imunisasi kelompok dapat dicapai, herd immunity kan dapat dicapai dengan cepat lah. So saya doakan semoga semua peserta yang hadir pada malam ini sentiasa dijaga oleh Allah SWT, dijauhkan daripada segala penyakit dan sebagainya. Okey, so seperti mana yang tuan-puan dah tengok daripada sinopsis apa yang saya dah bagi dalam Google Form sebelum ini. So pada malam ini insyaAllah saya akan terangkan ada 4 perkara yang penting, ataupun kita boleh bagikan kepada 4 topik lah kan. 4 topik pengenalan, memang betul-betul fresh lah betul-betul kosong. Tapi pada malam ni juga saya ada jemput jugalah saya punya ahli-ahli grup klien dengan ahli grup VIP klien. So kalau ahli grup klien ni saya expect mungkin ada lagi yang belum mahir tentang saham kan. Tapi ahli grup VIP klien ni saya tak risau sangat, sebab ahli grup VIP ni memang kita dah train dan saya memang dah guide memang betul-betul dari basic lah, dari basic, intermediate dan pro lah. So even kita pun dah ada macam-macam tools ataupun peralatan yang dia bukan peralatan macam mekanik tu, tapi lebih kepada benda-benda yang kita nak pakai lah untuk trade kan, especially nak jual beli saham tu kena ada lah dia punya peralatan-peralatan itu kan. Okay, so saya expect malam ni ramai yang belum betul-betul mahir ataupun baru nak berkenalan dengan pasaran saham lah. Okay, so untuk tidak melengahkan masa, saya share dulu screen. Okay, so saya dah share screen. Kalau tuan-puan boleh nampak screen dengan jelas, boleh komen 2 dekat bahagian komen, at least saya tahu. Nampak tak? Tekan 2 dekat bahagian komen kalau nampak. Okay, cantik. Rakan-rakan lain macam mana? Nampak ke? Okay, Alhamdulillah. So, secara umumnya kan, ramai orang yang berminat ataupun pernah dengar berkenaan dengan saham kan, pelaburan. Sebab kalau tengok dekat Facebook, macam setiap hari
almost every day akan ada je berita-berita berkenaan dengan saham kan. Dia orang cakap saham ni boleh buat untung lah, boleh boleh dapatkan pendapatan sampingan. Mungkin ada juga yang boleh jadikan saham ni sebagai dia punya alternative income kepada gaji dia, then one day dia dah tukar dia punya career daripada pekerjaan yang biasa dia buat kepada pekerjaan dalam bidang pasaran saham. So basically pasaran saham ni dia agak luas. Pasaran saham ni dia agak luas. Bukan setakat kita jadi pelabur saham, kita juga boleh menjadi sebahagian daripada komuniti dalam pasaran bursa saham Malaysia. Itu cerita lain lah. Okey, untuk straight to the point, sebab malam ni kita cuma ada 1 jam je. Nanti saya akan buka untuk sesi soal jawab. Untuk straight to the point, kalau tuan-puan yang belum pernah tahulah, belum pernah dengar apa itu pasaran saham. So basically pasaran saham ni belum pernah dengar apa itu saham. Secara mudahnya kan. Kalau saya bagi penerangan dia punya definisinya, saham adalah hak pemilikan kepada sesebuah syarikat. Macam ni. Contoh kalau tuan-puan ada sebuah syarikat, katakan tuan-puan ada syarikat enterprise. Biasanya kalau orang baru-baru nak berniaga, mereka akan buka syarikat enterprise ataupun dipanggil sole propriety, betul ke sebenarnya ejaan tu? Company lah, maksudnya sole owner lah, sole owner ataupun hak milik tunggal. Kalau syarikat itu enterprise dan tuan-puan adalah satu-satunya pemilik ataupun tuan kepada syarikat. Contoh kalau macam saya, Easy Pro Enterprise contoh, Easy Pro Enterprise. So saya adalah satu-satunya pemilik saham syarikat tersebut. So berapa banyak jumlah pemilikan saham yang saya ada? Siapa boleh respon? Berapa banyakkah jumlah pemilikan saham yang saya ada dalam syarikat tersebut? Siapa tahu? Kalau tahu boleh komen dekat bahagian komen. Cepat-cepat. Betul. Okay, kita ada 100%. So, katakan saya single owner kan kepada syarikat tersebut. Dan syarikat ni memang milik saya 100% lah. Kalau kita ada 2 orang, contohnya 2 orang pemilik. So, 2 pemilik ni dia boleh bahagilah, boleh bagi kepada mungkin 50, biasanya orang tak letak 50-50, orang akan letak lebih sikit, 60 dan 40 lah. Okay, itu kebiasaannya. So dia akan lebih kurang macam tu lah. Itu kalau 2 orang pemilik kan. Kalau enterprise, biasanya kalau single owner, satu pemilik, dia akan jadi 100%. So kebanyakan syarikat-syarikat yang tidak tersenarai di pasaran saham, okay, saya letak kat sini, tidak tersenarai, dia dipanggil sebagai private company. Kebanyakan je lah. Dia dipanggil sebagai private company. Kalau dia tersenarai, okay, syarikat yang tersenarai di pasaran saham, obviously dia kena jadi public company ataupun dipanggil sebagai public listed lah. Apakah perbezaan antara private company dengan public listed company? So secara mudahnya adalah private company ni dia punya segala maklumat berkenaan dengan urusan macam mana kita nak cakap, cara dia menjaga syarikat, dia uruskan syarikat apa semua sekali tu tidak wajib untuk dia dedahkan kepada publik. Sebab apa? Sebab pemilik saham tersebut bukan publik. Okay? Dia semudah itu je. Kan? Dia tidak wajib dedahkan kepada umum sebab pemilik saham tidak dibuka kepada publik, tidak dibuka kepada umum. Kalau syarikat-syarikat yang public listed, dia punya pemilikan saham, okay, pemilikan saham syarikat dibuka kepada umum. Disebabkan dia dibuka kepada umum, sebab itulah dia mesti dedahkan keseluruhan pengurusan syarikat. Okay? Pengurusan syarikat, 2 kali syarikat. Atau apa sahajalah, apa sahaja yang berkenaan dengan monetary kan, dia punya financial report, dia punya statement, balance sheet, profit loss statement, semua sekali mesti didedahkan melalui
apa sahaja rekod lah kita panggil, rekod syarikat mesti didedahkan melalui annual report. So kalau tuan-puan nak tengok segala maklumat berkenaan dengan sesebuah syarikat, kita boleh tengok dia punya annual report. Itu kalau public listed company, contoh kan, contoh kita nak tengok syarikat apa, saya buka kat sini. Contoh kita nak tengok Pos Malaysia, okay, Pos Malaysia 2020 annual report. So dia akan ada kat sini annual report. So kita boleh download. Ya, semudah itu sahaja kan, kita boleh download. Tekan and then download. So tuan-puan nak baca apa sahaja berkaitan dengan dia punya pengurusan, berapa keuntungan Pos Laju, Pos Malaysia ya, Pos Laju satu daripada servis yang di offer oleh Pos Malaysia. Berapakah dia punya profit, dia punya net profit ataupun gross profit ya, profit margin, berapa revenue, apakah dia punya business model syarikat, apa semua, apakah dia punya VC syarikat, semua sekali kita boleh tengok dekat annual report. Okay, so secara umumnya, okay, apa itu saham ni, secara mudahnya saya boleh buat macam itulah, pemilikan kepada sesebuah syarikat. So kalau syarikat tersebut dia tidak didedahkan kepada umum, dia tidak melalui proses yang dipanggil sebagai IPO. Okay, IPO ni kita panggil apa tau? Kita panggil initial public offering. So sebelum sesebuah syarikat tu nak pergi kepada listing ataupun nak ditersenaraikan dekat Bursa Malaysia, dia kena melalui proses IPO. So proses IPO ni dia akan carilah pelabur-pelabur yang sanggup nak beli saham syarikat nanti apabila saham syarikat tersebut disenaraikan dekat pasaran saham Malaysia, Bursa Malaysia kan. So kebanyakan syarikat-syarikat yang pergi IPO ni, mereka akan dapat duit daripada pelabur-pelabur public, okay, daripada public, untuk duit tersebut digunakan untuk mengembangkan syarikat. So antaranya orang yang akan beli saham-saham IPO ni sebahagiannya adalah kita panggil sebagai institution ataupun syarikat-syarikat permodalan lah, macam KWSP, PNB, LTAP kan, KWAP, dan kita ada lagi Permodalan Nasional Berhad dan banyak lagi lah dan kita ada fund manager umum jugalah, yang dari overseas pun ada, Malaysia punya fund manager pun ada, Vanguard pun salah satu daripada global fund manager yang suka beli saham-saham dekat Malaysia kan. Okay. And then selain daripada institution, kita ada retailers lah. Retailers ni dipanggil sebagai bilis lah. Kan? Institution ni kita panggil sebagai jerung. Okay, sebab modal dia bilion. Bilis ni biasanya kita lah. Macam saya, macam tuan-puan kan, yang baru-baru nak berkenal dengan pasaran saham, modal pun dalam mungkin 5,000, 6,000 kan. Paling banyak pun mungkin 100,000 kan, macam tu kan. So itu istilah bilis. So apabila sesebuah syarikat nak disenaraikan di pasaran saham Malaysia, contohnya kan, sebelum ini syarikat ni adalah public, syarikat ini adalah private, okay? Dia adalah private, maksudnya dia hanya dimiliki oleh founder, owner, dia punya manajemen ni ada sekarang itulah kan, mungkin daripada biasanya kita akan tengok family members lah kan, and then adalah pegawai-pegawai yang dilantik, manager yang dilantik dan sebagainya. So katakan syarikat ni nak daripada Sendirian Berhad nak tersenarai kepada public listing company yang dipanggil sebagai Berhad, okay? Ataupun holding lah, normally dipanggil holding lah, public holding. Okay. Contoh, katakanlah contoh Maiden lah. Maiden buat masa ni dia tak ada niat lah nak tersenarai dekat pasaran saham Malaysia. So that's why dia punya rekod urus niaga, apa yang dijalankan oleh syarikat tu tidak sepatutnya didedahkan kepada public lah, sebab dia masih lagi nak privatekan company dia kan. So katakan Pakcik Maiden ni dia memiliki sebanyak 80% daripada jumlah saham. Okay, ni owner kepada Maiden ni kan. Katakan Pakcik Maiden lah, Pakcik Maiden, katakan betul ke tak nama dia kan. And then selebihnya 20% adalah dia punya wife dia, katakanlah katakan. So apabila dia nak tersenarai dekat pasaran saham Malaysia,
dia tak boleh dah memiliki 80% ni. Sebabnya kita nak buka kepada jerung-jerung yang berada di pasaran dan kita nak buka kepada retailers kan, masyarakat atau public yang ada dekat pasaran. Jerung ni bukan satu je kan, kadang-kadang ada sampai berpuluh kan, dan setiap satu jerung ni ada bilion. Kadang-kadang mungkin dia akan melabur, mungkin dalam sebuah syarikat ni tak banyak kan, mungkin dalam 20 juta 30 juta macam tu je kan. Tapi untuk retailers ni, katakan ada beribu retailers yang nak beli saham Mydin ni kan, confirm ramai lah katakan kalau betul-betul lah Mydin nak tersenarai dekat pasaran saham Malaysia, dekat bursa, obviously majoriti lah orang-orang yang tahu tentang saham ni nak beli saham syarikat Mydin ni kan. Kalau betul-betul tersenarai ni, saya pun mungkin ada possibility akan beli jugalah, macam Mr. Aware dan sebagainya kan. Tapi saya ni tak tersenarai lah dia tak nak macam Ramli Burger dan sebagainya kan, sayang kan. Tapi itulah, mungkin owner dia tak nampak dia punya potensi untuk jangka masa panjang kan. Tapi tak apalah, mereka dah memang kaya raya dah sebenarnya. Okay. Apabila dia nak pergi public listing, dia kena kecilkan pegangan dia. Dia tak boleh dah pegang 80% sebab banyak lagi orang yang nak beli saham tu kan. Katakan kalau setiap seorang belilah 0.005% sahaja pun daripada jumlah saham yang disenaraikan, itu pun dah akan tarik dia punya daripada 80% yang dia ada kan. So most probably ataupun kebiasaannya owner kepada company tu, dia akan deal dengan bursa dan sebagainya, dia masih lagi akan memiliki syarikat tersebut, tetapi dengan syarat dia kena kecilkan pegangan dia. Okay, katakan mungkin dia akan pegang mungkin dalam 5%. 5%. So wife dia akan mungkin pegang dalam 2% je. Dan selebihnya kita ada lagi 93% kan. Yang selebihnya tu betul ya? 93. Okey. Yang selebihnya itu akan dibuka kepada pelabur lah. Pelabur. Sama ada dibuka kepada institution ataupun dibuka kepada retailers. Ini yang apabila dibuka kepada pelabur, ini bursa akan buat announcement lah untuk IPO dan sebagainya. Kita akan biasanya kita akan nampak dalam Maybank punya account kan. Kalau siapa-siapa ada Maybank saving account, dia ada satu bahagian tu yang dipanggil sebagai e-share. Dalam tu kita boleh tengok syarikat-syarikat itu senarai yang dibuka untuk IPO. Yang ni lah kita boleh belilah. Okay, dia kadang ada yang syariah, ada yang tak syariah lah. Itu cerita lain. Kalau selain daripada Maybank, tuan-puan boleh tengok dekat MITI, laman web MITI. MITI ni yang Azmin Ali punya Kementerian Azmin Ali kan, MITI tu kan, melalui MITI lah. So melalui MITI tu kita boleh apply. Tapi MITI ni dia buka untuk aplikasi saham-saham Bumi Putra. Kalau tuan-puan Bumi Putra boleh apply. So itu kelebihan lah yang diberikan. Biasanya untuk MITI ni dia dah ada portion sebahagian yang diallocatekan untuk MITI. Syarikat tu kena allocate sebahagian saham tu untuk MITI, dan MITI akan buka kepada public. Macam tu. Yang lain-lainnya dia akan buka lah kepada public, dan siapa-siapa je akan beli. So itulah satu-satunya masa untuk syarikat dapat duit yang banyak. Katakan ini saya cerita dia punya proses IPO ni je lah dulu, untuk lebih faham sikit-sikit lah. Biasanya IPO ni dia akan senaraikan banyak. Contohnya dalam 500 juta unit saham. Contoh je lah unit saham. Katakan kalau satu unit harga RM RM1. So dia dah jadi 500 juta ringgit. RM 500 juta ringgit kan? Ringgit. So 500 juta ringgit ni syarikat dah dapat dah. Syarikat dah dapat dah. So nilai syarikat tu akan jadi berapa? Akan jadi satu unit saham kali dengan harga seunit. Kali dengan total unit yang disenaraikan. So 1 kali 500 1 kali RM1 kali 5 juta lah. 5 juta. So dia akan jadi 5 juta lah. 500 juta lah. 500 juta. Macam tu. Ini silat ni. Macam tu. So tu lebih kurang. Setakat ni boleh follow tak? ke cepat sangat. Siapa boleh follow tekan Y.
Siapa dah lost tekan X. Boleh follow tak? Okey boleh follow Kalau ada soalan nanti boleh tanya. Nanti saya akan buka sesi soal jawab. Okey, nak tanya sekarang pun boleh type je dekat bahagian komen, nanti saya tanya. Nanti saya jawab. Okey. So, itu secara umumnya. So, saham ni adalah sebahagian daripada syarikat. Dia sebahagian daripada pemilikan syarikat. Katakan kita tengok saya nak tengok kat mana ni. Saya buka dekat Bursa Marketplace. Okay, Bursa Marketplace. Kita tengok dekat Bursa Marketplace. Ini adalah laman web yang telah disediakan oleh Bursa Malaysia. So kalau tuan-puan nak tengok, nak kaji tentang syarikat dan sebagainya, boleh login je. Okay? Boleh login je. Ini saya pakai Gmail je lah. Senang. Login, lepas tu kita dah boleh tengok dah apa benda yang dekat dalam tu kan. Antaranya, kita boleh kaji, kita boleh tahu ataupun nak kaji tentang apa-apa syarikat lah. Contoh, saya tengok kat sini contoh Pos Malaysia lah. Sebab Pos ni banyak orang tahu kan. Pos Malaysia. Sebab honestly dekat Malaysia ni memang majoritinya orang pernah berurus niaga dekat pejabat pos kan. Walaupun dia punya populariti dah merudum sebab dah banyak kan, ada banyak opsi lain macam GNT, Ninja dan sebagainya kan, tapi still orang akan pergi pejabat pos jugalah atas beberapa urusan kan, contoh macam nak renew lesen dan sebagainya kan, lesen kereta tu kan. So kita boleh tengok kat sini market cap ni maksudnya adalah jumlah saham kali dengan harga saham semasa. Okay, itu dia bagi market cap, maksudnya inilah macam ni, satu unit saham sekarang semasa kali dengan harga satu unit kali dengan total unit yang disenaraikan. So kalau macam ni contoh yang ini, kita akan dapat 500 juta ni dia panggil sebagai market cap ataupun market capitalization lah. Okay, market capitalization. So kalau Pos Malaysia, market capitalization dia adalah 563 juta. Okay, 0.599 ni 0,000,000 ni juta lah. Okay, katakan order dia tu hanya memiliki 5% sahaja daripada saham syarikat. Daripada 500 juta ni dia ada hanya 5% sahaja. Berapa banyak dia punya kekayaan dia tu kan? Ya, saya kira. Secara mudah je lah muat ke tak sebenarnya calculator ni nak kira 500 juta ni? Nasib muat. Kali 500. Kali 5%. So dia ada lebih kurang 25 juta. Betul ke tu? Betul lah. So itu kekayaan individu yang syarikat dia di public listed kan. On the first day of IPO tu dia dah dapat dah dekat sini. Ini kalau 5 juta lah dia dah dapat dah dekat sini 25 juta dah. That's why kalau banyak company besar kan, contoh macam Mr. DIY, Ajinomoto kan, ataupun yang baru-baru listed ni ada banyak kan, beberapa macam Nescom kita apa tak pernah dengar lah Ajinomoto mesti selalu dengar kan, Takaful Malaysia, Mr. DIY saya confirm confirm mesti punya pernah dengar lah ada yang tak pernah dengar Mr. DIY. Apa lagi syarikat-syarikat yang famous yang ada tersenarai dekat saham-saham ni, Nestle kan, tapi Nestle memang super mahal lah. Dia memang RM100 satu unit. Biasanya saham-saham yang berada di Malaysia ni, dekat Bursa Malaysia ni, dia punya range harga dia paling kecil adalah 0.005. Ini RM. Paling kecil. Ini paling bawah harga dia, paling bottom. Then paling tinggi RM150 itu pun Nestle, tapi sebenarnya dia tak ada limit, berapa tinggi, tapi berapa rendah tu ada limit dah. Ini adalah limit dia lah, 0.005. okey. Ada soalan ni apabila company pergi founder ke founder mengurangkan dia punya pegangan dia, okey. Fundraise when people purchase owner of majority shareholder of the company before it goes public have to gain when it goes public. Dia akan dapat
walaupun dia mengkecilkan dia punya pegangan dia, tapi dari segi apa kita panggil tu lah, dia punya market cap ni, dia punya dari segi market cap dia akan dapat jumlah yang banyak. Contoh macam Maiden ni kan, walaupun daripada 80% jumlah pegangan saham dia, pegangan saham syarikat dia kan, masa tu dia pegang, katakan company dia tu baru je dalam bernilai mungkin dalam 50 juta, 100 juta kan. Tapi once dia pergi public listing, dia akan double ataupun triple. Okay? Double ataupun triple. That's why orang nak pergi public listing. Sebab apa? Sebab dia akan melibatkan big institution punya fund. Okay? Contoh macam KWSP, berapa bilion kan duit KWSP kan. KWSP pun akan melabur dalam syarikat dia. LTAT akan melabur dalam syarikat dia. So dia akan dapat dari situ. Dia punya saham tu adalah relatively direct kepada kekayaan dia lah. So that's why macam Jack Ma, dia founder Alibaba kan. Masa dia listing Alibaba tu, bukan 100% pemilikan saham dia tau. Dia cuma miliki berapa persen je. Kalau saya tak silap saya macam belas-belas kot rasanya kan. Tapi dia jadi orang terkaya kat China masa tu. Antara yang terkaya dekat China pada masa tu lah. Sebabnya bukan sebab berapa persen jumlah saham yang dia ada. Dia tengok berapa jumlah saham yang tersenarai. Okey, ini kita ambil contoh macam 500 juta saham. Tapi banyak syarikat-syarikat yang tersenarai dekat pasaran saham Malaysia unit-unit yang disenaraikan melalui IPO bilion. Okey, contoh macam Sapura, tapi saya tak nak cerita sangatlah Sapura ni antara syarikat yang tak berapa best. FGV lah FGV pun tak best sangat. Tapi kita contoh je lah, ini sebagai contoh je lah. Okay, kita tengok 5.070 ni juta, kalau kira macam 5 bilion lah, lebih kurang kan, macam ni kan. So 5 bilion saham pada harga tersenarai FGV ni kan, dia tersenarai pada harga di RM4. Okay, masa awal-awal dia punya listing kan. Masa awal listing dia harga di RM4. RM4.40 kalau saya tak silap. Kali dengan 5 bilion. Katakan kalau founder ataupun owner kan hanya ada 1% sekalipun, walaupun dia ada 1%, dah berapa juta dah dia dapat kat situ. Macam itulah. Okay. So dia macam memang dikecilkan pegangan saham yang dia ada, tapi in term of market capitalization dia akan jadi double atau triple ataupun multi-millionaire terus lah. Biasanya dia akan jadi multi-millionaire terus. Ada yang baru join. Okay. Itu berkenaannya topik yang pertama. Okay. Apa itu saham? Dia simple je kan sebenarnya. Pemilikan kepada sebahagian daripada syarikat. Tapi saham-saham yang kita miliki ni adalah saham-saham yang tersenarai di pasaran saham Bursa Malaysia. So apakah yang dipanggil sebagai pasaran saham? Pasaran saham ni kita panggil sebagai satu apa yang istilah dia kan? Supermarket kan. Satu supermarket yang mana kalau tuan-puan pergi, contoh tuan-puan pergi supermarket biasanya macam Tesco, Ion kan, Paksa ni kan. Biasanya kalau dekat rak-rak tu kita akan nampak apa tau? Kita akan nampak sayur kan, kita akan nampak buah-buahan, kita akan nampak apa ni? Barang-barang lah, keperluan harian kan, macam pinggan mangkuk dan sebagainya kan. Tapi kalau pasaran yang terbesar di Malaysia yang kita panggil sebagai pasaran saham Bursa Saham Kuala Lumpur, dia tak panggil Bursa Saham Kuala Lumpur dah, dia panggil FBMKLCI, Kuala Lumpur Stock Composite Index, ataupun nama lain dia Bursa Malaysia lah. Okay. Dekat Pasaraya Bursa ni kita panggil Pasaraya Bursa ni, Pasaraya Bursa, produk yang diniagakan adalah yang adalah saham-saham syarikat. Saham-saham syarikat yang dah tersenarai dekat bursa lah. Okay. So macam mana, apakah rupa bentuk pasar tersebut? Kalau contoh, kalau saya buka Shopee lah. Okay. Contoh je lah sebab kerap sangat beli belah kat Shopee kan, dah masuk dalam favorite list lah kat sini. Okay. Ni sebagai contoh Shopee lah. Kita buka Shopee je,
agak keluarlah macam-macam dia punya produk-produk yang dipaparkan dekat rak-rak ni kan. Dia ada apa ni, macam-macam lah offer-offer dan sebagainya kan. Ni contoh produk-produk lah, mens lah, apalah semua, produk-produk semua benda-benda macam tu kan. Ini contoh Shopee. Kalau Bursa Malaysia dia macam ni. Okay, ini saya buka yang saya punya lah, Remizer punya pasar. Okay. Sama je dengan yang tuan-puan punya nanti pun, cuma Remizer punya warna hijau lah. Okay. Remizer punya warna hijau. Okay. So apa yang tersenarai kita boleh tengok dekat sini. Saya ambil yang all stock, semua saham-saham kan. Dan kita boleh sort dia kan. Kalau macam ni saya sort by jumlah transaction yang ada lah. So kalau dekat Shopee kita boleh nampak sini dia punya tu barang-barang apa yang tersenarai. Dia lebih menarik lah kan sebab produk kan. Kalau macam ni kita bukan beli produk, kita beli syarikat terus. Contoh macam kalau Top Glove, tuan-puan boleh beli glove dengan melalui syarikat Top Glove. Tapi dekat bursa kita beli saham syarikat Top Glove tu. Maksudnya once kita beli saham syarikat tu, kita adalah salah seorang daripada owner kepada syarikat. Cuma tak adalah sampai kita dah boleh pergi serang menaruh Top Glove, minta demand nak jadi duduk dekat kerusi bos dan sebagainya. Tak adalah kita tidaklah layak sampai macam tu sekali, unless kita beli more than 50% daripada company tu, bolehlah nak demand macam-macam kan. Tapi kalau setakat beli 0.0005%, very small percentage, kita cuma layak untuk pergi AGM dan makan percuma je lah. Dia dengar lah dia punya pembentangan masih AGM tu kan. And then kita ada hak lah untuk macam bila ada voting untuk pemilihan director apa semua sekali tu, kita boleh vote ya. And then kalau ada sesi soal jawab dengan management board of director company, dan kita boleh bersoal jawab lah. Tanya kenapa Top Glove ni teruk sangat harga ni kan, junam sampai RM3 kan, sebelum ni harga dah sampai belas ringgit. Macam tu lah, contoh je lah. So tuan-puan boleh tanyalah kan nanti kalau pergi AGM lah, dapatlah makan free apa semua kan. Tapi sekarang ni tak dapat lah sebab AGM pun dia buat virtual online, so tak dapat lah nak pergi makan percuma. So kena tunggulah. Okay, bila dah dapat herd immunity, semua orang dah boleh kembali jumpa face to face balik, then okay kan. So kalau tuan-puan tengok apakah produk yang tersenarai dekat pasar, dekat bursa ni, inilah produk-produknya. Kita ada syarikat Top Glove, syarikat D-Nex. D-Nex ni antara syarikat yang famous juga dan agak popular lah di kalangan pelabur-pelabur saham kan, ataupun traders. Okay. D-Nex ni dia terlibat dalam oil and gas, dan dia pun terlibat dalam energy sector lah, oil and gas, and dia pun terlibat dalam teknologi sector kan. Ada beberapa lagi lah. Okay. Untuk kaji berkenaan dengan syarikat-syarikat ni, tuan-puan boleh pergi kepada bursa marketplace ya. Bursa marketplace ni, type je dekat bahagian search ni, type je nama syarikat tu. Contoh macam D-Nex contoh, kalau tak pernah dengar kan, tekan je D-Nex, dia akan keluar kat sini, dia akan muncul kat sini. Okay, so kita boleh baca lah. Ni sedikit lah penerangan latar belakang syarikat kan, read more lah untuk baca lebih. Jadi muncul lah kat sini, dia terlibat dalam information communication technology and energy. Energy ni oil and gas lah. Okay, dan kita boleh tengok siapa dia punya board of director kan, independent chief apa semua sekali lah Encik Zainal Abidin dan sebagainya. Dan kita boleh tengok juga dia punya pembahagian, berapa banyak institusi pegang, berapa banyak individual pegang. Okay, kita boleh tengok dekat sini bahagian ownership ni kat sini kan. Ini mungkin technical lah sikit kan, tapi kalau tuan-puan berminat nanti boleh tengok lah, buka je dan scroll je laman web tu. Okay, kalau kita boleh tengok kat sini top 10 investor yang ada dalam syarikat yang pegang saham syarikat D-Nex ni, tuan-puan tengok kat sini, kita ada Arcadia, kita ada Foxconn, Azman bin Karim. Azman bin Karim ni dia punya founder. Okay, Nejma, Sense of Holding, Employees Provided Fund kan, ataupun EPF lah, KWSP, Singh, Satvinder Singh, Reginder Kaur, Co, Link, ni individual owner, okay? Individual investor. Ini kita panggil sebagai institution. Ini adalah fund management lah, fund manager kan. So tu boleh tengok kat sini. So berapa persen pegangan saham mereka? Ini dari segi percentage position lah, berapa percentage, and then position, berapa juta saham yang mereka pegang. Azman bin Karim ni founder syarikat D-Nex kan, Tuan Haji Azman, Datuk lah.
dia pegang 3% je. Kan dia pegang 3% je founder kan. Yang lain-lain tu ni pegang sampai Arcadia ni pegang sampai 11% kan. KWSP pegang berapa je? 1.3%. Tapi dari segi market capital value, kita tengok value 16 juta kan, 16 juta. Yang ni 60 juta kan macam tu. So bila harga saham tu naik, dia punya kekayaan automatically akan naik sebabnya kita kira dari segi market capital. Okay, macam kenapa siapa tu manusia terkaya di dunia sekarang yang dia dah lepas lebih tinggi kekayaan dia daripada Jeff Bezos, Tesla punya owner tu, apa dah nama dia? Apalah, lupa dah nama Tesla punya owner tu. Siapa ingat? Elon Musk. Lupa, tiba-tiba lupa. Elon Musk. Dia naik, dia melepasi Jeff Bezos punya kekayaan sebab saham Tesla naik mencanak. Okay, saham Tesla naik mencanak-canak, that's why dia kaya. Sebabnya dia tengok relatif pada capital market capitalization, berapa persen saham yang dia pegang dengan kenaikan jumlah saham yang dia pegang. Okay. Warren Buffett pun salah seorang itu kaya dunia sebabnya dia pegang banyak saham-saham syarikat yang kaya-kaya lah. Okay. Bukan syarikat, yelah syarikat yang kaya-kaya lah. Contoh macam Amazon, macam Google, macam Facebook, apa semua kan. Banyak lagi lah. Kalau Warren Buffett ni dia ada syarikat dia sendiri, dia panggil sebagai Berkshire Hathaway. Syarikat dia ni beli syarikat-syarikat lain. Dia beli saham syarikat-syarikat lain dan jadi owner kepada sebahagian daripada syarikat-syarikat yang dia beli tu. Macam tu. Itu cara orang kaya buat duit lah. Dia beli saham-saham, dia tak beli produk lah. Dia cuma beli saham-saham dan dia tunggu je lah harga saham-saham tu naik, dia akan jadi lebih kaya lah. Macam tu. Okay. So, syarikat-syarikat yang tersenarai dalam saham ni banyak lah. Okay, kalau tuan puan nak tengok syarikat-syarikat yang tersenarai dekat pasaran saham Malaysia ni, secara mudahnya kita boleh pergi dekat laman web bursa sendiri. Pergi je dekat bursaMalaysia.com. Okay. Dan kita tengok jumlah syarikat-syarikat yang tersenarai. Tengok dekat mana ni, bukan listing. Dekat sini je. Ini adalah yang hari ni most active top gainer dengan top loser kan. Saya nak tengok keseluruhan. Ini macam tengok dekat sini pun boleh sebenarnya. Ni market information. Macam tak jumpa je. Saya tengok dekat Melaka Security lah. Sebab dekat Melaka Security ni kan memang everyday saya akan gunakan ni. So dekat Melaka Security ni, kalau tuan pun tekan je all stock, kita akan dah nampak dah semua syarikat-syarikat yang dah tersenarai dekat pasaran saham Malaysia. Dia ada satu page ni, okay, daripada kod 7113 tu yang sebelah kiri sekali tu. Satu ni 7113 sampai bawah, okay, adalah sebanyak 50 counter kan, 50 counter. So dekat sini dia tulis 50 counter. Ada 46 page. So 50 counter ini adalah page yang pertama daripada 46 page. Okay. So kalau tuan-puan pergi sebelah kanan, okay, kita akan pergi ke page yang kedua. Ada lagi 50 counter lah, dia start di sini kan, 52, 53 sampai ke bawah kan. Okay, and then dekat sini kita ada Axiata, Angkop kan. Angkop kalau tuan-puan yang duduk Shah Alam tu memang famous sebab dia, Angkop ni dia buat perumahan area section section berapa? Section 12. Atas pada section 7 tu kan. Okay, Angkop. Dia memang properties punya company. Kan dia buat rumah-rumah kan. Rumah dia memang mahal lah. Memang mahal lah. Kita ada airport. Kita ada Asia. Asia ni famous. Cumanya in term of fundamental, okay, dari segi analisis fundamental dia memang out lah. Sebab syarikat ni antara syarikat yang sedang mengalami kerugian. Okay, sedang mengalami kerugian. Sebelum COVID lagi dia dah mula rugi dah. Kena COVID lagi rugi. Sekarang ni masih belum recover lagi. So Asia ni dia rugi berjuta-juta lah sebab yelah kos penerbangan tu mahal kan. Bukan setakat bahan api dia mahal. Kalau flight tak boleh nak terbang lagi lah banyak kos yang dia ni lah. Kos penyelenggaraan dan sebagainya kan. Staff lagi apa semua. That's why banyak ramai je yang dah kena buang dan sebagainya kan.
Okey, kini kita ada ion. Ion ni macam-macam lah. Dia ada ion ion mol, dan ada produk-produk dia yang lain-lain lah. Ini properties lah biasanya. Tapi dia lebih kepada mol lah, properties. And then kita ada bank, kita ada Alum ni adalah aluminium company. So antara yang produk yang penting juga lah, dia produce aluminium kan. Macam-macam produk dia. Kalau tuan pun nak tengok apakah dia punya sedikit informasi berkenaan dengan syarikat, contoh macam saham kita tak pernah dengar kan, type je dekat sini. Okay. Type je dekat Bursa Marketplace ni, kita akan dah dapat dah information tu. Tapi jangan risau, sebab information ni ada dekat Bursa Marketplace ni, information ni disediakan oleh Bursa Malaysia. Dia memang under Bursa Malaysia, so kita tak perlu risau kena scam dan sebagainya. Okay, so dia engage dalam manufacturing, marketing, trading, aluminium extrusion. Boleh ni lah, kalau tak faham English boleh translate lah, BBM lah. Aluminium hardware, ada fittings, aluminium sheets, ada metal product, retail, apa semua-semua lah. Jadi kita boleh tengok lah dia punya board of members. Okay. And then kita boleh tengok juga dia punya ownership. Biasanya saya akan tengok ownership. Nak tengok siapa yang pegang syarikat ni paling banyak punya pegangan dia. So kita boleh nampak kat sini individual banyak ni, bank banyak ni, corporation banyak ni, investment advisor banyak ni. So kalau pergi bawah lagi boleh nampak lah. Okay. Yang ni individual. Okay. Ni Bank of Singapore pun ada pegang kan. Tak ada pula nampak macam institution. Bank of Singapore ada. DBS Bank ada. Banyak bank pula pegang ni kan. Elba Alum ni dari segi chart kan, dari segi technical analysis dia okey. Syarikat ni agak okey. Okay. So, cara beli saham ni sebenarnya simple sangat. Kalau macam tu apa nak beli dekat Shopee kan, buka je akaun Shopee, daftar je ni akaun saya, dan dah boleh tekan dah boleh masukkan dalam kita punya apa ni chart, boleh masukkan dalam chart. Boleh masuk watchlist lah, istilah dia kalau saham ni dia macam watchlist. Saya ambil contoh kan, kita nak beli apa, contoh nak beli pasu bunga lah, pasu bunga, type je lah pasu bunga kan. Type je pasu bunga. Okay. Contoh macam ni, nak pasu bunga macam cantik sikit lah. Tengoklah harga dia berapa, harga apa ni, kena pilih pula. Okay, nak warna apa, gold lah, warna gold. Kod, contoh ambil kod ni. Jadi masuk dalam troli kan. Kalau pasaran saham, contoh kan, kita ada banyak syarikat yang tersenarai kat sini kan, banyak syarikat-syarikat ni kan. So first kita nak kena tahu dulu kan, saham syarikat yang macam mana yang bagus kan. So itulah yang perlu nak kena belajar detail lah, nak kena belajar dulu macam mana cara nak pilih syarikat-syarikat yang bagus ni kan. So contoh macam saya buat sama dengan Shopee ni kan. Kita pilih, contoh kita pilih pasu bunga ni lah. Contoh kita dah tahu kita nak beli pasu bunga kan. Macam saham kita nak beli apa? Contoh saya nak beli saham syarikat yang terlibat dalam semiconductor. Contohnya saya tekan JSM lah. Contoh macam JSM kan. Kita bacalah sikit kan tentang JSM. JSM ni dia buat apa? Bacalah sikit kan. Okay, kita baca sikit. Electronic product, okay, dia buat ni. Company electronic product segment engagement manufacturing assembly of component contohnya lah. Okay, boleh baca-baca sikit. LED, apa ni, micro motor component apa semua, tutang. Okay lah, so kita dah baca-baca sikit, tengok pasal dia punya ownership dan sebagainya. And then kalau tu apa nak lebih detail lagi, boleh tengok kajian tentang financial dia macam mana kan. Okay, ni siapa yang pegang syarikat ni. Okay, EPF pun ada beli kan, EPF ada beli, Hong Leong Asset Management ada beli kan, Principal Asset Management pun ada beli, Manulife pun ada beli, banyak jugalah. So tuan-puan boleh tengok dia punya analyst consensus, kalau ada lah. Kita tengok analyst cakap apa. Consensus target price RM2.25. Okay, potential gain 12%. Consensus date 22 Julai 2021. Ada berapa hari je lagi kan? Nanti 18, 19, 21. Beberapa hari je lagi.
So ini dari segi kita nak tengok secara umum je lah. Katakan nak tengok sikit lah tentang financial dia. Okay. Kita boleh tengok kat sini. Ini saya tak nak explain benda ni sebab dia dah teknikal sangat kan. Kita boleh tengok EPS dia dan sebagainya. Okay. Syarikat ni ada bagi dividen ke tak, profitability dia macam mana kan. Gross profit margin 21%. Okay. Growth rate negatif. Maksudnya sekarang ni tak ada growth lah. Okay. Valuation kita boleh tengok. Ini nak kena belajar lah. Semua benda-benda ni nak kena belajar lah. Okay. So, kalau nak lebih detail sikit lagi, kita boleh tengok chart. Ini yang selalu orang tertanya-tanya ni kan, nak tengok chart ni kan. Okay, katakan saya buka JHM punya chart. Okay, JHM. Ini kalau charting, kalau nak tengok chart ataupun carta pergerakan harga saham, saya suggest tuan-puan guna TradingView. TradingView ni dia US punya company, tapi dia sediakan platform untuk kita buat charting. Maksudnya kita boleh tengok pergerakan harga saham syarikat-syarikat. Okay? Tapi kalau nak ambil data dia, data yang waktu sekarang ataupun dia on time punya data, ada kena bayar sikit lah. $1 sebulan ataupun $12 setahun, tak mahal sangat. Cuma TradingView ni dia ada package, dia ada Pro, dia ada Pro Plus dengan dia ada Premium. Biasanya dalam 400-500 tahun macam tu lebih kurang lah. Ya? 400-500 tahun. Kalau Premium mahal sikit, dalam 1,000 lebih setahun. Just untuk tengok chart je kan. Nak tengok pergerakan harga saham naik turun. So okay, kita tengok 12 bulan punya pergerakan harga saham JHM. Daripada saham JHM tu tersenarai di bursa pada 2 Januari 2006. Okay, 2 Januari 2006. Jadi saya ambil setahun ni, maksudnya satu ini kita panggil candle ataupun batang candle, batang lilin, sebab dia bentuk dia sama dengan batang lilin kan. Saya ambil setahun. Every candle ni mewakili setahun pergerakan naik turun. Okay, naik turun, habis tahun dia pergi ke depan. Ini tahun sekarang 2021. Ini tahun lepas 2020. Ini tahun sebelum itu 2019. So dia naik turun, habis tahun dia pindah ke depan. So dari tahun 2006, okay, harga saham JHM ni semakin menaik. So kalau based on technical analysis lah, kajian teknikal, kalau kita nampak macam ni, high probability untuk syarikat ini, untuk harga saham syarikat ini naik lebih tinggi lagi lah. Tapi dia ada bukan setakat itu sajalah, ada banyak lagi kajian-kajian lah untuk buat. Dia ada banyak teknik-teknik yang kita boleh pakai. Cuma ni salah satunya lah. Kalau tu pun nak belajar betul-betul, kena buat kajian tentang wave. Itu cerita lain. Alien wave kan, kalau pernah dengar kan. Itu dah advance lah, itu pro lah. Dalam grup VIP memang saya ada ajar. Okay. So kita tengok dari segi kenaikan harga dia. Dari segi 2006, dia turun sikit sampailah tahun 2014. And then 2015 dia dah mula buat kenaikan. So kalau tengok projection, kalau tuan-puan buat secara ringkasnya lah, dia punya projection macam tu. Maksudnya dia akan meneruskan kenaikan lah untuk tahun-tahun mendatang. Tapi tak semestinya dia mesti terus naik je. Dia mesti ada naik turun. Kalau tuan-puan belajar tentang chart, harga chart akan bergerak dalam bentuk zigzag. Dia naik turun. Tapi kita tengok long term direction dia adalah uptrend, dia akan menaik. Itu nak kena belajar lah. Okay. So katakan tuan-puan dah decide apa semua sekali nak beli JHM. So kita pun macam mana nak tekan ni nak beli JHM ni kan. So pergi je dekat atas. Okay, macam dekat Shopee tadi. Kalau Shopee ni macam mana nak beli, kita tekan buy now ataupun beli sekarang kan. Tekan beli sekarang, dia akan keluarlah dia punya apa benda kita nak beli ni kan. Tengok harga dia apa semua kan. Ada biasanya orang nak tebus voucher dan sebagainya itu kan. Macam tu. So kalau saham dia lebih kurang, tekan buy, okay, masukkan semalam ni kan, ini tak perlu. Kalau tuan-puan punya account tak perlu isi ni. Ini reminder punya kan. Tapi lebih kurang je kan. Berapa kuantiti tuan-puan nak beli? Dia tulis siap-siap kali 100. 100 tu adalah 100 unit. Okay, 100 unit. Dia macam ni. Kalau dekat pasaran saham ni, saya tutup dulu yang ni. Kalau dekat saham Malaysia, dekat bursa, satu lot saya tulis kat sini. Minimum pembelian adalah satu lot. Okay? Satu lot ni
bersamaan dengan 100 unit. Okey. So kalau tuan-puan nak beli minimum, kena beli satu lot lah ataupun 100 unit. So that's why kalau dekat sini, bila kita tekan buy ni, dia dah tulis kat sini dah, kali 100 siap-siap. So dekat sini kita hanya perlukan masukkan berapa lot kita nak beli. Contoh, saya nak beli harga di RM2, saya nak beli 50 lot je, katakan 50 lot. Okay. And then kita pilih nak harga mana satu. Okay, kita pilih nak harga mana satu. Kita ada, kalau tengok dekat, ini memang agak teknikal sikit lah. Tak boleh send lagi. Saya tak boleh guna ni, kan nanti kan tersalah send terus kan. Saya buka akaun lain lah. Tersalah send terus dia queue, terus hari Ahad ni terus dah terjual. Siapa conteng ni? Tolong jangan conteng. Sekali satu, okay. Saya share balik. Okay, sementara tunggu dia loading tu. Okay. Ni contoh je lah mana tadi JSM. Okay, katakan kita nak beli JSM. Kita nak beli JSM. Setelah tuan-puan dah kaji lah, nanti saya tunjuk sikit lah cara-cara macam mana nak pilih. Okay. Kita pun, okey lah saya nak belilah JSM. Syarikat ni agak bagus. Mungkin demand semiconductor ke apa ni, elektronik produk ni sentiasa meningkat dan sebagainya. Saya nak belilah 50 lot. Okay. 50 lot. Ingat tau, satu lot 100 unit kat sini. Satu lot 100 unit. Kalau 50 lot, kita kena tengok kat sini lah. Buat kira-kira sikit lah 50 lot adalah bersamaan dengan 50 lot kali 100 unit. So bersamaan dengan 5,000 unit. Okay, 5,000 unit. Kalau satu unit harga dia RM2, 5,000 unit, harga dia dah berapa kan? RM2 kali 5,000. So bersamaan dengan 10,000 lah. RM10,000 lah kat situ. So itu adalah modal tuan-puan untuk beli saham tu lah. Okay. Dia tak ada minimum sebenarnya. Dia tengok berapa unit yang harga saham yang kita nak beli tu kan. Ketika saya nak beli harga RM2. Ini harga paling mahal pada hari itu. Okay. And then validity ni kita nak dia adakah hari itu saja ke ataupun kita nak queue dalam tempoh sebulan katakan. And then ni kita boleh queue lah. Bila untuk apa ni, harga saham tu match, maksudnya kita dah boleh confirm beli. Contoh macam tu. So kita boleh letak dalam tempoh sebulan. Katakan kita tak nak lah dalam tempoh sebulan, kita nak hari tu je. Saham ni kan dia Isnin sampai Jumaat saja. Sabtu Ahad tutup. Okay. Dan dia buka daripada jam 9 sampai pukul 5 petang saja. Okay. Nanti saya ulang balik dia punya tu tempoh waktu saham tu dibuka, pasaran saham dibuka. Kita pun tekan send. Katakan kita tekan send. And then kita masukkan trading pin. Trading pin ni password login ni. Kalau tuan-puan dah ada akaun saham, tuan-puan akan ada ID dengan password kan. Trading pin tu sama je dengan password tuan-puan. Okay, sama je. Okay. Katakan dah masuk trading pin dan semua tu, saya type je lah sikit tekan OK. Tapi saya tak boleh lah tekan OK sekarang, nanti dia pergi queue. Saya tak nak beli. Syarikat JSM ni kan. Okay, bila kita dah tekan OK, dia akan masuklah order status. So dekat order status tu barulah kita boleh nampak adakah order kita dah match ataupun order kita hanya confirm. Okay, nanti yang tu tuan-puan boleh belajar lebih detail lagi lah. Bila dah jadi klien nanti saya akan tunjuk, saya akan guide macam mana nanti boleh tanya kat dalam grup klien lah nanti. Okay. So macam tu saja. So bila kita dah ada saham tersebut, baru kita boleh jual. Katakan tadi kita beli 50 lot, kan 50 lot kita beli ataupun 5,000 unit, dan barulah kita boleh tekan button sell. Kita tak boleh jual apa yang kita tak beli lagi kan. Dia bukan macam US market. US market kita boleh short. Maksudnya kita boleh jual dahulu saham yang kita belum beli, dan bila harga dia dah turun kita beli balik. Okay? Itu cerita lain. Dekat saham Bursa Malaysia kita hanya boleh beli dahulu dan baru jual. Kalau kita tak beli dulu, macam mana kita nak jual kan barang yang kita tak ada lagi kan. Okay? Macam tu lebih kurang. So
secara mudahnya kan. Itu cara beli dia macam tu je cara dia kan. Sama lebih kurang je macam nak shopping dekat apa ni? Ini saya kena macam mana saya nak cancel ni? Nak padam. Nanti saya pergi beli kan. Jadi Shopee ni bahaya sikit. Kita tengok je kan tiba-tiba dah terbayar dah. Dia ada puaka sikit. Ya, saya ni kita fikir. Okay, saya ni kita kena fikir apa yang boleh beli tak boleh beli macam tu lebih kurang. Okay. So, biasanya orang akan tanya macam mana sebenarnya orang buat duit dekat pasaran saham ni kan. Dia sebenarnya simple je. Ni saya tunjuk ini dari segi ni tajuk kita yang ni lah tajuk ni potensi pelaburan saham. Okey, sebelum tu apa yang saya dah terangkan tadi yang syarikat-syarikat dan cara beli saham ni tuan-puan boleh faham tak? Kalau faham tekan Y dekat bahagian komen, kalau tak faham tekan X. Faham tak? Sementara tu saya minum sikit. Ada baru join. Okey, majoriti faham. Kalau tak faham bagi tahu. Nanti saya explain balik. Kita tak apa, kita tak ada limit masa. Saya letak je kat situ 10.30 kan. 10.30 tu saja je nak bagi apa ni, at least adalah apa ni? Lewat sangat ke sebagainya kan. Okey, suara saya boleh dengar ke? Tiba-tiba saya punya mikrofon ni macam apa ni? Dia tak masuk pula. Okey, so kita sambung sekali lagi. Potensi kan. Macam mana cara biasanya orang cakap untung di pasaran saham, untung banyak tu, untung banyak ni, untung banyak tu kan. Dia sebenarnya very simple je sebenarnya kan. Saya ambil contoh ni je, saya ambil contoh DNEX. Okay? Saya ambil contoh DNEX. DNEX ni kalau tuan-puan tak tahu, dia macam syarikat yang terlibat, macam kita tunjuk tadi lah, syarikat yang terlibat dalam energy and technology sector kan. And then dia punya owner dia, Datuk Azman kan. So, katakan ni contoh je lah sebagai contoh. Kita beli saham syarikat DNEX. Okay? Kita beli bila? Kita beli contoh pada harga dia buka kat sini. Okay, ini harga buka. Sebelum tu, sebelum kita beli jual ni, saya kena cerita sikit. Pasaran bursa, okay, pasaran saham, bursa dibuka pada hari bekerja sahaja. Sabtu, Ahad tutup. Public holiday tutup. Okay, tapi yang ni relevant untuk Malaysia market lah, untuk Malaysia. Okay, Malaysia. Kalau hari apa ni? Macam Good Friday dekat Sabah Sarawak kan. Itu tak kira sebab dia macam kalau KL tutup, kalau KL cuti baru bursa cuti. Macam tu. Sebab dia punya pejabat bursa dekat KL. Kalau hari wilayah cutilah. Okey. KL cuti baru bursa cuti. Kalau negeri-negeri cuti dia tak kira, dia kena yang KL cuti macam tu. And then market pasaran ni dia macam supermarket lah. Tuan-puan pergi mall biasa pukul berapa? 9 pagi kan. Standard pukul 10 kan, 9 lah macam tu kan, 9 atau 10 pagi. And dia tutup pukul 10 malam kan, biasanya mall kan, 9 atau 10 malam. Kalau market bursa Malaysia dia, kita anggap dia sebagai mall lah, pasar raya bursa kan. Dia buka jam 9 pagi. Okay, buka jam 9 pagi, tutup jam 5 petang. Okay, and then dia ada waktu rehat. Jangan pergi membeli waktu rehat. Kalau macam di Kelantan, kalau time azan tu, kaunter tutup dululah kan sekejap. Tutup untuk berehat. Tak boleh nak jual belilah masa tu kan. Okay, dia rehat jam berapa? 12.30 tengah hari sampailah pukul 2.30 petang. Staf bursa nak pergi minum-minum, rehat-rehat kan, staf bursa kan. So dia sebenarnya tak ada pun orang yang take apa ni,
yang tengok pun kita punya jual beli tu semua online dah, semua computerized, tapi itulah dia syarat dia macam tu kan. Koron-koron Jerung nak pergi minum kopi kan, Jerung pun nak berehat juga. So dia rehat sekejap 12.30 tengah hari sampai pukul 2.30 petang, 2.30 petang. Tapi dalam waktu rehat pun kita boleh je nak buat queue kan, kita boleh je tekan buy sell, cuma dia akan tak approve, bukan tak approve, dia akan queue sebab sistem rehat. Sistem berehat masa tu dia tak akan lepas lah, bila market dah buka balik jam 2.30 petang, then baru dia akan gerak balik, barulah match dan sebagainya. Okay, and then dia take 5 sekejap, take 5 antara jam 4.45 petang sampailah 4.50 petang. Ni take 5, bursa take 5 sekejap, and then baru dia resume balik 4.50 sampai pukul 5 lah. Okay, sampai pukul 5 petang tu tutup dah. Kalau katakan tuan-puan queue nak beli kan, katakan tuan-puan queue nak beli, contoh saya ambil macam ni lah, kita queue nak beli harga sini 80 sen, katakan bursa dah nak tutup dah, tiba-tiba kita macam kata-kata rasa macam nak belilah, tapi bursa dah nak tutup dah, tangan tu rasa lain, jangan nak beli, kita pun pergi tekan buy harga 80 sen, tekan kat sini kan, buy, tekan harga 80 sen, bursa pun tutup, ni bursa pun tutup. So bila kita dah tekan buy dan harga dia 80 sen tu, kita letak kat sini day, maksudnya kita letak di sini day ni, maksudnya dia valid hari itu sahaja kan. Lepas jam 5 petang kita punya order expired lah. So besoknya kena buat order baru dah. Itu istilah day. Kalau kita letak kat sini good till date, dia akan queue untuk kita beli tersebut sampailah tarikh ni tamat selagi mana dia tak match. Okay, kalau dia dah match, dia akan execute lah. Kalau tak match, sampai tarikh yang kita nak ni tamat lah. Contoh dia dalam tempoh 30 hari, daripada 18 September sampailah 18 Oktober. Itu maximum date lah, 30 hari kan. Ni kita send. Bila kita send, dia tak immediately beli tau. Dia kena tunggu orang nak jual pada harga kita nak beli tu baru match. Sebab bursa ni dia adalah pasar raya. Okay? Dia kena ada pembeli dan penjual. Katakan kita nak beli apa? Tuan-puan pergi mana pergi mall kan, nak pergi mall nak beli telefon lah contohnya iPhone X, iPhone 13 katakan yang terbaru tu kan, ada orang nak jual harga 5,000 katakan, ada orang nak jual harga 5,000, kita tak nak harga 5,000, kita nak beli harga 3,500 sahaja. Jadi kita pun duduk tunggu dekat kedai dia, ada tak orang nak jual harga 3,500, kita tunggu je, pukul 5 petang kedai tutup. So kita balik lah, tak dapat nak belilah macam tu. So besok kita pergi balik, ada tak orang nak jual pukul harga 3,500, besoknya tak ada lagi. So dalam tempoh 30 hari kita duduk tunggu harga 3,500 iPhone tu, 30 hari tu tak ada orang nak jual pada harga yang kita nak beli tu, 3,500 iPhone tu. Habis 30 hari, barulah order dekat sini expired 30 hari tersebut. Tapi kalau tiba-tiba ada orang memang dia dah beli dah iPhone 13 tu, dia ada kecemasan. Dia betul-betul kecemasan lah nak pakai duit lah. Kebetulan dia masuk je kedai tu, bercakap dengan tu, okay saya nak jual telefon ni, macam tak kisahlah berapa harga saya sanggup. Nak jual nak pakai duit kan. Contoh nak buat apa, operation ke sebagainya kan. Kita pun kebetulan duduk kat situ, kita dah memang dah mak dah harga 3,500 kan. Tiba-tiba ada orang nak jual, kita cakap saya nak beli, okay deal, terus jalan lah, sama dengan harga saham, macam tu je. Okay, faham tak? Faham tak dia punya perumpamaan tu? Siapa faham tekan 1, tak faham tekan 0. Sama, harga saham lebih kurang macam tu je. Okay, kalau kita macam kita nak harga, kalau kita nak beli dengan harga tertinggi, obviously akan ramai orang sanggup jualkan kepada kita. Sama dengan produk. Okay? Kalau kita nak harga yang rendah, memang lambatlah kena tunggu. Kalau harga dah tengah naik, memang possibility nak match dengan harga yang kita nak tu kosong. Kita kena tunggu harga dia turun balik. That's why pasaran saham ni dia naik turun.
Sentiasa akan ada orang jual dan orang beli. Okey. Dia macam ni. Untuk lebih faham lagi, apabila sesuatu saham tu tersenarai dekat bursa kan. So syarikat yang dah tersenarai tu dah dapat duit dia. Dah dapat duit dia lah. Okey, duit yang IPO tu. So apa yang berlaku seterusnya apabila saham tu diapungkan dekat bursa, dia dah jadi macam produk untuk jual beli dah. So, siapakah yang terlibat dalam pasaran saham di bursa selepas sesuatu saham itu tersenarai di bursa? Dia ada 3 pihak. Okey, dia ada 3 pihak. Satu kita panggil sebagai institution. Satu adalah foreign fund. Satu lagi adalah retailers. Okay. Kalau nak lebih detail, saya tengok dalam RHB punya channel. Dia memang dia selalu buat ni. Dia buat macam ni. Kita pun boleh tengok dekat RHB channel. Nampak tak ni? Saya punya screen ni. Kalau nampak tekan 2. Kalau nampak tekan 2. Macam kecil sangat ni tulisan dia ni. Nampak tak? Okey. Okay, nampak Okay, nampak kan? Ni RHB ni. Saya screenshot sikit nak bagi tunjuk. Okay. Kalau tuan-puan perasan, Bursa Malaysia ni, trade statistik ni, ini 15 September punya trade, dia punya participation. Okay, orang yang keluar masuk pasaran bursa ni, macam kalau kita pergi mall kan, macam Ion Mall kan, kita ada macam-macam jenis orang kan. Tapi dia secara umumnya kita ada kategori penjual dan pembeli kan. Ada supplier, macam-macam kan. Tapi dekat bursa ni dia ada 3 je. Dia ada institution, dia ada retailers dan foreign fund. Okay. Institution ni terdiri daripada company-company besar, company-company fund management lah. Contoh macam EPF kan, KWSP kan, LTAT, KWAP, PNB, tabung haji, LTAT dan sebagainya. Yang institution ni yang memang dia ada rules and regulation dia kena follow lah, yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia lah kan. Okay. That's why kalau macam ASB kan, tuan-puan tahu dari mana ASB dapat duit. Dia melaburkan duit yang tuan-puan labur dekat ASB ni, dia laburkan dekat pasaran saham ataupun lain-lain lah. Salah satunya adalah saham lah. Okay. Katakan ASB dapat pulangan katakan 90% setahun ataupun 50% setahun. Dia ambil lah sikit. Dia ambil lah bahagian tu, dia bagilah kat tuan-puan 5%. Dan 5% ni kira macam dia bayar lah dia bagilah kepada tuan-puan sebab tuan-puan punya modal. Tapi yang selebihnya tu dia ambil lah untuk apa-apalah untuk dia melaburkan lebih luas lagi ke, ataupun dia nak cover cost dan sebagainya kan. Tapi pulangan dia memang obviously lebih besar lah sebenarnya kan. Okay, so ini institution, retailers dengan foreign fund ni yang terlibat dalam everyday punya trade dekat pasaran saham. Okay, kita boleh nampak pada 15 September institution jual sebanyak 83 juta. So siapa yang beli? Secara umumnya adalah foreign fund beli dan retailers beli. So dia dekat pasaran saham ni, dekat pasaran tu dalam bursa tu every day dia akan total sebagai zero. Dia panggil sum net game lah. Maksudnya dia mesti kosong. Okay, dia mesti kosong. Mesti kena ada pihak yang membeli, mesti kena ada pihak yang menjual. So maksudnya lot-lot saham yang tersenarai dekat pasaran saham tu dia berpusing-pusing di kalangan ini sahaja. Okay. Di kalangan ini saja every day pusing. So dia memang end of the day dia akan jadi kosong. Ini memang nampak macam pening sikit kan, tapi tak perlu risau pun. Sebabnya kalau kita nak jual saham yang kita beli, kita tak perlu tahu pun siapa yang akan beli saham kita. Apa yang kita perlu tahu adalah kita kena queue untuk jual dekat harga terbaik. Contoh kalau kita dah beli, saya nak ambil macam ni. Okay, saya nak ambil macam ni. Macam mana cara nak jual beli saham kan? Cara mudahnya kan. Katakan saham Dnex. Pada 18 September, okay, saya ambil tarikh lah sekali untuk senang. Okay, pada 18 September, jam 9 pagi,
saham Dinex starting je kat situ. Ini cara nak baca secara umumnya lah. Starting dia dekat sini. Kalau tuan-puan tengok dia punya starting price dia pada harga 76 sen. Okay, 0.765 kan. Ini jam 9 pagi. Maksudnya waktu pasaran buka lah hari Jumaat lepas. Okay. And then harga pun drop. Okay, bila harga drop, katakan tuan-puan rasa macam harga drop tak boleh beli lagi. Tak boleh beli lagi ni. Nanti dia drop lagi tinggi. Tapi tiba-tiba harga naik balik. Dan harga naik balik lebih tinggi daripada harga yang dia buka. Ketika dia naik sampai situ. Kita pun cakap ini ada peluang ni, kita pun belilah pada harga ini kan. Katakan kita beli pada 0.770. Katakanlah ini secara mudahnya ni. Jangan percaya lah. Ini contoh saja. Okay. Kita nak beli berapa? Saya kata fikir-fikir balik, kita beli ikut modal yang kita ada, katakan 100 slot lah saya nak beli. Okay, 100 slot. Okay, kita kira lah 100 slot kali dengan 100 unit. Ni kira banyak lah ni kali dengan 0.770. Okay, berapa ringgit kita dapat? Ni modal yang kita akan bayar lah. Bukan modal yang kita akan bayar, modal yang kita gunakan untuk beli. Sebab kalau nak beli saham memang kena deposit dulu kan, duit. Sama dengan Shopee lah. Tapi Shopee ni kita tak perlulah. Setengah orang dia suka guna e-wallet kan. Untuk e-wallet tu top up dulu duit dalam e-wallet Shopee. Pakai e-wallet tu untuk bayar kan. Tapi dalam pasaran saham ni dia tak adalah istilah e-wallet, dia panggil deposit. So kita kena deposit dalam ni, deposit duit kita, konsep dia lebih kurang e-wallet lah. Kita deposit dulu duit kita dalam ni. So duit tu akan masuklah dalam kita punya account summary tu. Kita boleh nampak berapa duit yang kita deposit dalam tu. Kalau kita cukup duit yang untuk kita jual beli saham dia, kita boleh belilah. Kalau tak cukup dia minta tambah lah kan. Okay, so katakan 1000 lot kali 100 unit kali 0.770. Kita hanya perlu 7,700 ringgit apabila kita beli saham Dinex pada harga di sini, okay, ataupun harga ni dengan 100 lot. So kita beli. Kebetulan lah nasib kita memang betul-betul nasib betul-betul baik lah. Nasib kita betul-betul baik lah pada hari itu. Beli je dia terbang tu. Ni rehat. Okay. Rehat pukul 12.30 ni kat sini. Nampak ni kan? Rehat ni. So sini 12.30 rehat. Jerung pun nak rehat juga. Kan? Tengah hari rehat. Sistem pun nak berehat lah masa ni. So 2.30 dia akan buka balik. Buka je pukul 2.30 orang dah menjual dah. Kita pun alamak nak jual lah, kita pun jual kat sini. Kita takut nanti harga turun lebih rendah lagi kan. So kita pun jual pada harga 0.785. Ini pada hari yang sama sebelum pukul 5 petang harga tutup ni kan. Kita beli pada 770 kan. So kita tolak lah berapa sen kita dapat. Dia main sen-sen je saham ni. 0.785 tolak 0.770. Kita untung 0.150. Ini kita punya keuntungan dalam bentuk sen. So berapa ringgit? Kalilah. Kali ni. 100 lot ni kali dengan 100 unit. Okay. Kali dengan ni berapa sen kita dapat ni? 0.015. Berapa? Kali 100 kali 100. So lebih kurang RM150. Okay. Dapatlah RM150 pada hari itu. So jangan ni walaupun dia nampak macam tak banyak kan. Tapi kalau istilah ni kalau kita besarkan jumlah lot pembelian, dia akan jadi banyak lah. Kalau tuan-puan ada modal lebih besar, katakan ada 100,000 kat sini, kita boleh beli 1,000 lot. Lebih besar lagi, maksudnya keuntungan kat sini akan jadi lebih besar. Mungkin 1,500 kan, 1,150 ataupun 1,500 kan. Okay. Tapi ini bukan bersih, ini untung kasar. Ini untung kasar. Sebab apa? Kita ada cost brokerage. Okay. Cross brokerage ini maksudnya cost jual dan beli lah. Okay. Cost yang kita bayar untuk kita pakai sistem ni kan. Okay. Untuk data-data bursa dan sebagainya. So cost brokerage ni tak mahal. Okay. Kalau M Plus, yang syarikat yang M Plus ni, sebab saya di Myza M Plus kan, cost brokerage dia sehari, bukan sehari,
jual dan beli dalam lebih kurang RM23 sahaja. Okey. Beli dan jual dalam lebih kurang RM23. Ya, kalau lebih besar dia akan adalah kos lebih besar sikit lah. Tapi kurang daripada 100 lah. Ini kurang daripada 100. Yang ni standard rate. RM23 ni beli dan jual. Okay, buy and sell RM23. Kalau tuan-puan dah untung RM150 sehari, RM150 dalam hari tu, tolak je RM23 kos brokerage, tuan-puan dah ada RM127. Okay, RM127. Yang ni untung bersih. Ini bersih. Maksudnya tak ada apa-apa kos lain dah. Dia berbeza dengan bisnes kan. Dia berbeza dengan bisnes. Contoh macam tuan-puan jual apa? Char kway teow kan. Kita charge customer satu pinggan char kway teow, satu piring, satu pinggan dalam lebih kurang katakan RM10 lah. Kata ada banyak udang dan sebagainya kan. Tapi RM10 tu untuk kasar. Okay, nak untuk bersih dia kena tolak harga udang, harga kway teow, harga tukar masak, harga sewa tapak, harga apa ni, kicap, harga garam, gula. Dan hari tutang mungkin dalam RM10 tu dapat untung bersih mungkin dalam lebih kurang RM5 ke RM4 lebih kurang macam tu kan. So samalah, lebih kurang je macam bursa. Cumanya bursa ni dia punya kos untuk brokerage ni kita dah tahu dah. Okay, kita dah tahu dia punya percentage tu berapa lebih kurang. Normally dalam RM23 lah. Okay. Kalau modal RM100,000 dan ke atas, naik sikit lah. Paling-paling pun dalam RM70-80 lebih kurang macam tu. So dia tak akan pergi jauh sangat. Okay. Lagi besar modal lagi murah. Kalau modal RM200,000 dan RM50,000 modal dan ke atas, kita beli sesuatu saham, dia akan lagi murah. Dia ada diskaun dia. Lagi besar modal lagi murah. Okey, setakat ni boleh faham tak? Ini macam agak kompleks sikit, tapi tuan-puan boleh faham tak? Kalau faham, tekan Y. Kalau tak faham, tekan X. Okay, boleh faham tak? Ini sehari. Katakan kita ambil jangka masa panjang. Okay, ini kalau nak jual dan beli sehari je. Ini malah nak lama-lama kan? Sehari je lah, besok nak beli saham lain pula. Contoh, dah boleh, dia tak ada masalah. Dia tak ada syarat nak kena tunggu sebulan ke 3 bulan, tak perlu. Asalkan dah untung boleh jual lah bila-bila masa je. Tak perlu tunggu pukul 5 petang pun. Kadang beli je terus gatal nak jual masa tu juga. Naik sikit je pun nak jual dah. Boleh tak ada masalah. Dia tak ada syarat. Dia tak ada syarat. Katakan untuk long term. Katakan kita ambil di next. Banyak betul katakan kan. Jadi macam apa ni tu, Hazami dah. Katakanlah. Okey, ini saham di next. Saya ambil weekly punya chart. Weekly punya chart. Katakan lagi. Kita beli dululah masa bulan November 2020. Masa tu. Ini long term saya ambil satu candle ni seminggu. Okay. Kita pun belilah area sini. Okay. Kita beli area sini katakan. Saya tarik ni. Dari area di sinilah. Mungkin ikut kita punya teknik analisis kita rasa macam syarikat ni agak bagus lah. Kita pun beli kat situ. Dan kita pun baru rasa macam nak jual. Okey lah, kita jual lah. Jual kat sinilah. Okay. Berapa persen dia punya kenaikan? Daripada sini, November 2020, saham syarikat Dinex. Masa tu harga dia baru 17 sen. Okay. Saya ambil macam ni. Masa tu saham dia baru berharga 17 sen dekat sini. 0.175. Sekarang saham dia adalah 80 sen. Okay, 80 sen. So, kenaikan saham Dinex ni dalam tempoh beberapa hari, 315 hari ni ataupun hampir setahun 315 hari, setahun lebih lah, adalah sebanyak 360%. Okay, 360%. Nampak kat sini 360%. Kalau tuan-puan masuk 1000 pun masa tu, RM RM1000 beli kat sini, kalau 300% dah jadi 3000 lah, lebih kurang kan, 1000 tambah 1000 tambah 1000 kan, lebih kurang dah jadi 3000. Kalau 10,000 dah jadi 30,000. Macam itulah. Itu dia punya potensi dia. So jual beli sama je. Jual beli kat sini. Jual beli dekat sini. Sama je, tekan buy. Cumanya
Berbezanya adalah kalau macam saya tunjuk yang first contoh tadi, kita tak sabar-sabar. Kita nak beli hari tu juga, nak jual hari tu juga. Boleh, tak ada masalah. Cuma risiko kita kena tanggung lah. Tapi kalau nak long term sikit, kita nak bersabar sikit, nak santai-santai apa semua, kita buat macam ni, beli long term, beli dan biar je lah dia naik sendiri suka hati dia nak naik sampai mana. Then next year ke 5 bulan 6 bulan akan datang baru kita jual. Pun boleh, tak ada masalah. Dia tak ada limit masa. Kita nak pegang setahun ke 10 tahun ke 20 tahun ke tak ada masalah. Okay? Nak pegang berapa minit, 2 minit ke 3 minit pun boleh, tak ada masalah. Brokerage hanya akan di-charge apabila kita beli dan kita jual. So dia tak kira berapa lama kita pegang tu, dia tak kira. Katakan kita beli tahun ni, kita jual tahun depan lah kena charge untuk sell. Kalau kita beli tahun ni 10 tahun baru kita teringat, aku beli D-Nex lah 10 tahun lepas. Kita tengok dalam kita punya akaun CDS, ada lagi D-Nex dah naik sampai RM5 katakanlah RM5, kita dah jadi jutawan dah masa tu. Contoh je lah kita tak ingat. Masa tu baru kita jual. Katakan harga daripada 1,000 dah jadi 50,000 kan. Kena charge dalam lebih kurang paling tinggi pun 100 je. Beli dan jual. Beli tu dah kena charge lah. Yang dia jual nanti 10 tahun akan datang baru kena charge. Kalau 10 tahun akan datang baru kita sell. Tak ada masalah. Warren Buffett beli Coca-Cola tahun 1980-an, dia tak jual sampai sekarang. Dia tak pernah jual sampai sekarang. Itu kita panggil lifetime holding lah, HOLD kan. Hold on dear life. Kalau tuan-tuan pernah dengar istilah dia HOLD. Kalau orang-orang Bitcoin ni, orang-orang cryptocurrency ni memang famous lah. Hold on to dear life. Maksudnya seumur hidup lah. Seumur hidup lah. Boleh, tak ada masalah. Selagi mana kita sanggup hold lah. Tapi kadang dalam pasaran saham ni dia banyak emotion. Kadang harga turun sikit je kita dah cuak. Alamak, kan turunkan sampai bawah sini sekarang 3-0 duit kita. Macam tu lebih kurang. So that's why kena belajar lah. Kena belajar sikit-sikit lah. Okay, so itu dia punya potensi lah. Okay, dia punya potensi lah. Dia tak akan sampai negatif. Paling-paling pun duit kita akan jadi kosong je. Dia tak ada istilah MC lah. Unless kalau kita beli gunakan margin. Margin. Dalam pasaran saham ni dia ada beberapa jenis account. Ada cash account dengan ada margin account. Okay, ada cash upfront dan margin. Saya memang tak buka account margin sampai sekarang. Saya memang tak akan ambil. Siapa-siapa nak buka account margin, saya akan tolak ke siapa-siapa lah di majlis lain. Okay. Saya cuma galakkan guna cash upfront sahaja. Sebabnya kalau gunakan cash upfront, tak ada duit, tak boleh beli. Okay, tak boleh sampai berhutang. Kalau kita berhutang dengan broker, kita kena bayar balik kat broker. Kalau margin lah margin ni kita boleh gandakan 100 hingga 150 kali ganda persen daripada modal yang kita ada. Kalau cash upfront tak boleh. Apa modal yang kita ada, itu saja yang kita boleh jual. Kalau harga drop 100%, duit kita akan jadi kosong lah. Itu je. Dia tak akan jadi sampai negatif 1-2 ringgit, tak ada. Dia sampai kosong saja. Tapi kalau contoh kita beli D-Nex, katakan tuan-puan beli kat sini. Biasa kalau awal-awal ni kita biasa suka beli kat puncak-puncak. Tuan-puan beli kat sini, harga dia pun turun. Sampai situlah. Katakan harga dia turun kat situ. Sampai situ kan. So, kita tengok berapa percentage penurunan dia daripada atas ni sampai ke bawah ni. Walaupun dia tulis kat sini negatif 82, itu bermaksud 82% daripada modal anda. Katakan modal kita ada 1,000, okay? Modal kita ada 1,000, kita masuk kat sinilah 1,000. So dia drop sampai 82% daripada 1,000. 82% kita punya loss daripada 1,000. Tolaklah kat situ. 82% daripada 1,000 lebih kurang 820 kan. So total duit kita tinggal dalam lebih kurang RM80. Lebih kurang, betul ke saya kira tu? Sekejap 1,000 kali 82%. RM820. Tolaklah 1,000. So kita akan tinggal RM180 je. Dia tak akan jadi negatif lah. Ini RM180 daripada 1,000.
Okay, that's why dalam pasaran saham ni untuk melabur dengan lebih selamat, jangan guna duit yang kita nak gunakan untuk buat benda-benda penting. Macam nak kahwin besok, hari ni masuk pasaran saham, kali terjun. Contoh kan, tuan puan nak kahwin besok, ada duit RM50,000. Lepas tu pergi beli tok glove pula. Nak kahwin hari Sabtu, apa ni, hari Ahad besok kan. Hari Jumaat lepas, tuan puan pergi beli saham tok glove kat sini. Dia pun terjun macam ni. Kan dah tak jadi kahwin tu. Terbatal apa ni, majlis perkahwinan. Tak ada duit. So dia dah terjun kat situ kan. So itu risiko dalam pasaran saham lah. So kalau tuan pun nak betul-betul berhati-hati, kena belajar lah. Kena belajar. Tak boleh sembrono je beli. Sebab dia ada margin account. Saya tak sentuh tentang margin lah. Sebab saya memang tak akan galakkan guna margin pun. Kalau tuan pun nak buka akaun margin, kita cari remiser lain lah. Saya memang tak betul-betul tak galakkan. Better saya tak explain lah. Margin kena bayar balik lah. Kena berhutang lah dengan broker lah, tu je. Apa-apa yang melibatkan berhutang-berhutang ni better jangan lah. Sebab risiko dekat pasaran saham, dia punya risiko adalah medium to high risk. Tapi paling tinggi pun modal perburuan kita akan jadi kosong je lah kalau kita gunakan cash upfront. Kalau tuan puan berani mati gunakan margin, memang akan matilah. Itu masalahnya. Okay. Okay. Itu. So saya ingat saya dah cover dah semua topik yang kita nak discuss pada hari ini. Okay. Ada soalan tak? Kalau margin dia ada tempoh 3 hari sahaja. Kalau selepas 3 hari kita kena bayar balik duit broker. Kalau tak bayar balik, syarikat akan force sell. Rugi-rugi, untung-untung. Itu masalah dia kalau margin. Sebab kita punya duit orang. Kita terikat dengan peraturan. Kalau kita tak bayar balik duit orang, kalau Along dia pergi cat merah lah kat rumah kan. Kalau broker ni dia call lah. Macam tu je. Kalau tak bayar juga, dia akan sampai surat saman. Jangan sampai macam tu lah. Kalau kita boleh kesel bila-bila kita nak, maksudnya bila kita tengok nak jatuh dah. Okey, dia macam ni. Dalam pasaran saham ni dia ada dua benda yang kita dua produk yang kita selalu belilah. Mother share dengan anak dia. Okay, anak dia ni dipanggil sebagai warrant. Nama dia akan ada WA kat belakang. Dia punya warrant. Kalau macam warrant A, anak pertama. Warrant B, anak kedua. Warrant C, anak ketiga. Warrant D, anak keempat. Warrant E, anak kelima. Tapi kalau nampak macam XL ni kan, XL warrant A, anak pertama kepada syarikat XL. Kita tengok XL. Ini mother share dia atau mak dia. WA ni anak pertama dia. Okay. Anak pertama, bila mother share dia tak akan expire. Okay. Sebab selagi mana syarikat tersebut berada di pasaran saham, dia tak akan expire lah. Sebab mother share tu masih ada tersenarai di pasaran saham. Melainkan syarikat tersebut bermasalah apa semua sekali, bursa tendang dia keluar daripada pasaran saham, habislah macam utusan kan. Utusan kan dah kena tendang daripada bursa. So semua saham-saham dia hapus. Dia tak kira dah. Memang dah bankrupt habis dah. Okay. Tapi kalau syarikat-syarikat yang bagus, dia tak akanlah simply kena tendang kan. Contoh macam XL ni, kalau kita beli mak dia harga RM1.15, tak kisah. Bila-bila masa kita nak jual pun tak ada masalah. Contoh, saya bagi contoh macam ni. Kita tengok XL lah. Okay, contoh saya tengok weekly. Contoh kita nak beli sekarang. Kita nak beli pada harga dia RM1.15. Kita punya jangkaan harga dia boleh naik sampai lebih kurang RM2.12. Contohnya ni contoh. Jadi kita pun pegang mungkin 5 tahun ke 6 tahun ke. Tiba-tiba harga naik betul-betul ke harga yang kita nak. Kita jual lah. Kita jual. Tak ada masalah. Tapi in case tuan-puan beli kat sini. Ini selalu berlaku kan. Tuan-puan beli kat sini. Okay, beli dekat harga paling puncak ni. Selalu kejar-kejar harga, dapatlah harga paling puncak. Okay. Beli dekat harga RM2.13. Dia pun turun. Okay, harga pun turun. Kita pun macam alamak. Harga turun macam mana nak buat ni? Tak boleh nak buat apa-apa lah. Tunggu je lah. Tunggu dia naik. Okay, dia pun naik balik. Dia naik balik, pergi harga sini balik. Pergi betul-betul ngam-ngam harga yang dia harga tertinggi yang kita beli tu kan. Masa ni kita boleh jual lah. Tak ada masalah. Sebab mother share ataupun mak dia
dia tak expired selagi mana syarikat tu tersenarai dekat bursa. Kalau syarikat kena tendang keluar daripada bursa, then baru bermasalah lah. baru kita pun bermasalah kalau kita ada saham syarikat tersebut macam utusan. Tapi sebelum kena tendang, dia bagi warning dulu. Dia bagi warning dulu. Adalah dia punya tanda-tanda dia. Kalau tuan-puan ada dalam grup saham apa ni, saya punya klien tu nanti saya bagi tahu lah. Kan? Okey, tapi kalau anak dia ada tempoh mati. Anak dia ni dia ada tempoh mati. Kalau anak pertama dia hidup selama 965 hari sahaja. Habis je tempoh mati dia akan matilah. So dia akan beranak baru, dia akan ada anak kedua, anak Warren B pula kan, anak kedua. Then anak kedua mati, anak ketiga pula lahir macam tu. Tapi tak semua syarikat yang beranak. Ya, macam JSM dia tak ada anak, ya, dia tak ada anak. Yang WA tu. Okay, ini CCC ni bukan syarikat ni buat, ini bank yang buat. Ini dipanggil loan stock. Itu cerita lain. Macam JSM dia tak ada anak. Dia cuma ada mother share je. Macam XL tadi dia ada anak. So anak ni kalau nak beli macam KGB ni kan, kalau Kenglington Group ni, kalau tuan-puan perasan, dia dah tak ada dah WA. Anak pertama dia dah meninggal dah. Dia lahir pula anak kedua WB. Anak kedua dia ada 1770 hari. Okay. Kalau beli anak dia ni kena hati-hatilah. Sebelum tarikh dia mati tu dia akan koma dahulu 14 hari. Itu cerita lain lah. Okay, KGB tengok dalam sehari. Okay, KGB dalam sehari daripada harga ni 1.69 ringgit ni naik ke 1.82 ringgit dah. So kalau kita tengok potensi pasaran saham ni, dia unlimited sebenarnya possibility untuk dia naik tu. Cuma dalam sehari tu dia adalah berapa persen kenaikan dia kan, kita tak tahu pun sebenarnya berapa persen dia naik. Cuma kadang-kadang dia di luar jangka. Ada yang naik 100% sehari, jarang-jarang berlaku. Okay. Ni. Kalau ini macam KGB sehari pun dah naik berapa sen dah kan. Kalau tuan-puan tengok RM1.82 tolak dengan RM1.690 ni. Sekejap saya kira. RM1.820 tolak RM1.690. So dah 0.13 sen dah. Katakan kalau tuan-puan beli 100 lot. 100 lot ni memang kaya lah sebab harga pun dah RM1 dah. Kali 100 unit. Jangan lupa satu lot bersamaan dengan 100 unit. Kali 0.13. Dah berapa dah kat situ untung kan? Kalilah. Kali 100 kali 100. Dah 1,300. Okay, 1,300 dalam masa sehari. Ini dalam masa sehari. Katakan kalau KGB ni kita dah beli lama. Kita dah beli lama. Kita dah beli daripada harga dia kat sini-sini lah. Ogos 2020. Katakan angan-angan je lah. Ogos 2020 masa harga dia 50 sen. Sekarang harga dia dah naik sampai RM1.82. So dah naik sebanyak 263%. Ini potensi di dalam pelaburan saham. Okay, that's why Warren Buffett jadi billionaire sebab dia hold seumur hidup. So dia biar je syarikat-syarikat yang power, yang berpotensi untuk naik. Ya, dia tak beli syarikat yang cincai-cincai yang tak ada harapan macam Asia kan, dia tak beli kan. Dia beli syarikat yang power-power lah. Nak belajar syarikat power-power ni kena belajar betul-betul lah. Dalam masa sejam ni memang saya tak boleh lah nak ajar kan. Dalam grup VIP insyaAllah kita akan belajar nanti. Okay, so saya ingat kita dah lewat dah pukul 11 dah. Okay, so ingat sampai situ dahulu saya punya perkongsian ringkas ini. Kalau sekiranya tuan-puan rasa macam ada manfaat ataupun ada apa-apa information yang berguna, Alhamdulillah, ya, saya rasa bersyukur. Tapi itulah, kalau sekiranya tuan-puan nak lebih detail lagi penerangan, memang saya akan sentiasa buat setiap minggu kita ada discussion dalam grup klien. Dalam grup klien akaun CDS under saya lah. Tapi syarat dia tuan-puan kena buka akaun CDS under saya lah. Bila tuan-puan buka akaun CDS under saya, tuan-puan akan dapat ni. Sama je ni. Platform ni juga akan dapat platform ni juga. So nak first step memang kena belajar lah. Apa benda yang ada kat sini, nak jual beli tu tak ada masalah. Yang paling penting nak kena belajar apa information yang ada kat sini. Nak deposit, nak withdraw semua sekali tu benda-benda itulah. Okay. Memang kita ada grup khas untuk klien. Buat masa ni ada lebih kurang
1083 orang grup klien. Okay. So kalau tuan-puan dah buka akaun ada saya, memang saya akan masukkan dalam grup ni. Dan memang kita akan ada weekly punya discussion setiap minggu. Okay. Dalam seminggu tu mungkin ada beberapa kali lah. Okay. Ya, kita punya Zoom meeting lah saya buat macam ni juga. Tapi kalau sekiranya tuan-puan rasa macam dalam grup klien biasa tu tak cukup lagi penerangan, saya ada juga grup VIP klien. Grup VIP klien ni dia lebih advance lagi. So untuk grup VIP ni kita ada yang level sampai kita pakai customer indicators macam ni kan. Kalau di hijau ni kan, contoh saya tunjuk secara ringkas di hijau ni maksudnya dia akan jadi bullish, maksudnya harga akan naik lebih tinggi lagi. Kalau dia merah ni maksudnya dia bearish, harga akan turun. Itulah contohnya lah. Ini yang saya akan bagi khas untuk ahli grup VIP sahaja. Tapi itu cerita lain lah. Kalau tuan-puan dah jadi ahli grup klien ni pun dah okey. And then kalau nak upgrade lagi baru grup VIP lah, itu cerita lain. Itu kalau betul-betul tuan-puan nak belajar dengan lebih detail macam mana teknik-teknik pembelian. Okay. Secara umumnya ada 3W, 3Y. Okay. What to buy, when to sell, when to buy, what to buy, when to buy, when to sell. 3W. Okay. Kalau boleh cover 3W ni dah okey dah. Okay. Boleh cover 3W ni dah okey dah. So sesi pada malam ni saya rekod, tapi saya akan share hanya kepada grup ahli klien, grup klien sahaja. Okay, grup klien sahaja dan grup VIP klien sahaja. Okay, sekiranya tuan-puan ada dalam grup klien dan grup VIP klien boleh tengok balik. Okay. Grup VIP klien ada yuran lah. Kalau tuan-puan berminat boleh PM saya direct lah nanti. Okay, nanti saya beritahu. Jadi tak boleh free sebab banyak benda yang saya ajar dalam tu. Dan semua ilmu-ilmu yang ada dalam tu memang cost ni memang kalau tuan-puan nak nilaikan apa yang saya dah ajar dalam tu memang banyak. Mungkin dalam lebih kot dalam 30-40 ribu nilai benda yang kita ajar dalam tu. Okay. Tapi kos nak join grup VIP tak sampai lah. Okay, so kalau sekiranya tuan-puan belum ada akaun CDS anda saya, boleh daftarlah. Daftar akaun CDS cuma bayar RM11 saja. Link untuk pendaftaran pun saya dah hantar ke email. Nanti tuan-puan tengok balik email yang saya dah hantar tu. Daftar je. Okay, daftar je. Dia sekarang ni buat online je. Semua daftar online, tak ada masalah. Cuma ambil masa dalam 14 hari lah untuk M+ proses apa semua sekali. So agak detail sikit lah. Pastikan IC apa semua clear dan sebagainya. Okay, kalau dah berdaftar tu PM saya balik, and then saya akan bagi link untuk masuk grup klien. Dan kita akan sambung discussion dalam grup klien. Okay, saya ingat sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap saya minta maaf. Semoga perkongsian pada malam ini bermanfaat dan membantu sedikit, dan at least tuan-puan nampak sikit lah kan apa itu pasaran saham dan apakah potensi yang ada dekat pasaran saham. Kenapa orang sangat nak belajar sangat berkenaan dengan pasaran saham ni kan. Walaupun dia tak adalah jaminan untung sentiasa, dia memang ada risiko naik turun. Tapi at least apabila kita dah belajar, dah tahu dah apa benda tu, dan kita boleh bertindak dengan cara yang betul lah. Okay. Once kita dah ada ilmu, dan kita akan dapat bertindak berdasarkan ilmu yang betul, dan kita boleh mengurangkan risiko kan. Bak kata Warren Buffett, dia cakap risk come from not knowing what you are doing kan. Warren Buffett cakap dia macam ni lah risk come from not knowing what you are doing. Kalau kita tahu exactly apa benda yang kita nak buat, kita dah letak risiko kat tepi. Okay, at least kita tahu dah. Kita tahu kita ambil risiko dan kita tahu kita boleh manage risiko tersebut. Okay, saya ingat sampai situ dahulu. Kalau ada salah silap, sekali lagi saya minta maaf, and then saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada tuan-puan yang dapat meluangkan masa. Dah sampai pukul 11 lebih dah pada malam ini. Sepatutnya kita ada 25 orang, tapi macam tak ramai je ni. Tapi tak apalah mungkin rakan-rakan yang lain ada masalah yang tak dapat dielakkan. So sampai situ dahulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kalau sekiranya saya buat sesi-sesi live, nanti tuan-puan tengoklah dekat Facebook. Okay, so kita tangguhkan sesi pada hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.